Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nur Irsyaduddin Hasrum. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Kepimpinan bijaksana Ketua Kampung teras perpaduan dan kemajuan kampung. Bazar Komuniti hujung minggu mempromosi Pekan Tutong sebagai destinasi tarikan pelancong. Manusia wajib sentiasa menyucikan hati demi untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam meniti perjalanan hidup di dunia dan sentiasa muhasabah dengan memperbanyakkan berdoa. Perkara tersebut antara intipati tazkirah bertajuk Penyucian Hati semasa program Malam Munajat anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama dengan kerjasama Kementerian Kesihatan. Antara yang menyertai Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, yang juga memimpin bacaan Saidul Istighfar dan Surah Al-Fatihah. Program turut diimarahkan oleh warga Kementerian Kesihatan dan Kementerian Hal Ehwal Agama, Jabatan Mufti Kerajaan, tenaga pengajar Sekolah Agama Pengiran Anak Puteri Azimah Nikmatul Bokiah Kampung Mentiri, Jawatan Kuasa Takmir Masjid, Jemaah Masjid Kampung Salam Bigar serta 68 buah masjid, surau dan balai ibadah di seluruh negara. Program diadakan di Masjid Kampung Salam Bigar. Sama ada kejadian itu berlaku sebelum Isra Rasulullah, berlaku ketika kerjasama, sokongan kuat serta perpaduan masyarakat kampung yang berterusan diperlukan demi mencapai hasrat serta wawasan ke arah membangunkan dan memajukan sesebuah kampung. Ini termasuk corak kepimpinan yang baik dan bijaksana daripada Ketua Kampung sebagai teras pemimpin masyarakat dari peringkat akar umbi. Pagi tadi diadakan majlis pengundian dan pemilihan calon Ketua Kampung Tanjung Nangka, Mukim Sengkurong. Calon tunggal ialah Awang Rozan bin Haji Kaderi alias Haji Bujang, berumur 54 tahun. Hadir Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Keputusan undi akan dihadapkan kepada Lembaga Perjawatan, Disiplin dan Tata Tertib, Penghulu Mukim dan Ketua Kampung, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri bagi proses selanjutnya. Majlis pengundian dan pemilihan calon Ketua Kampung Lugu dan Katimahar Mukim Sengkurong juga diadakan pagi tadi. Calon tunggal bagi jawatan berkenaan ialah Abdul Hadi bin Haji Abdul Sani, berumur 39 tahun. Hadir Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Setiap undi akan penuh ketelitian akan kita saksikan penilaiannya. Pertubuhan Fotografi Negara Brunei Darussalam mengadakan majlis malam gala bagi meraikan ahli-ahlinya. Majlis diadakan semalam di sebuah hotel di Ibu Negara. Majlis diselajurkan dengan penyampaian anugerah dan hadiah peraduan yang disempurnakan oleh Dr. Haji Muhammad Hadi bin Muhammad Melayung, Pengetua Pusat Sejarah Brunei. Antara anugerah yang disampaikan, Diploma Brunei Photographic Society dan Honoris Associateship of Brunei Photographic Society. Kursus ibadah haji dan umrah tingkatkan pengetahuan bakal jemaah melaksanakan ibadah dengan sempurna. Ikuti bahan beritanya seketika nanti. Teruskan bersama Berita Perdana.
Lebih 900 bakal jemaah haji menghadiri sesi kedua kursus Ibadah Haji dan Umrah bagi musim haji tahun 1445 Hijrah 2024 Masihi yang diadakan secara serentak di keempat-empat daerah. Kursus yang dikendalikan oleh Jabatan Urusan Haji Kementerian Hal Ehwal Agama melalui bahagian bimbingan haji dan umrah bertujuan membantu bakal jemaah haji mempelajari dan memahami di samping meningkatkan pengetahuan mengenai manasik haji secara teori dan praktikal agar bakal jemaah dapat melaksanakan ibadah haji dengan teratur dan sempurna. Kursus ibadah haji diadakan pada setiap hari Jumaat dan Ahad sebanyak 10 sesi bermula pukul 8 pagi hingga 10.30 pagi secara serentak di keempat-empat daerah. Sesuatu sama ada benda keras, cair atau yang saja. Tutung bas iaitu Bazar Komuniti Hujung Minggu dihasrat dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di kawasan perbandaran Pekan Tutong. Bazar di kawasan Kompleks Cempaka Bersaudara juga diharap dapat mewujudkan suasana yang kondusif di Pekan Tutong sebagai destinasi menarik untuk dikunjungi. Pelbagai jualan dan permainan keluarga diadakan sepanjang bazar berlangsung. Bazar diadakan setiap hujung bulan anjuran Jabatan Bandaran Tutong, Jabatan Daerah Tutong dengan kerjasama Majlis Perundingan Kampung Sengkarai dan Badan Kemajuan dan Kreatif Daerah Tutong. Ianya turut diisi dengan pelbagai jualan dan permainan keluarga yang menyumbang kepada meningkatkan sosioekonomi di Pekan Tutong yang dapat dimanfaatkan oleh komuniti peniaga, mikro kecil dan sederhana tempatan. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Sekolah-Sekolah menyelaras penyertaan 4 pelajar dan seorang pegawai pengiring ke The Southeast Asia Plus Sustainable Development Goals Youth Camp 2024. Program akan diadakan di wilayah Nakhon Ratchasima, Thailand pada 29 Januari hingga 1 Februari. Rombongan berlepas meninggalkan negara pagi tadi. Semasa program, para peserta akan berpeluang menyertai aktiviti berkaitan Sufficiency Economy Philosophy SEP dan Matlamat Pembangunan Mampan STG. Untuk meningkatkan pengetahuan dan juga berkongsi pengalaman mengenai dengan matlamat pembangunan mampan. Diharapkan juga nanti para pelajar akan dapat mengambil pakailah apa yang diorang terima nanti. Saya berharap dari program ini saya dapat meningkatkan kemajuan dan pengetahuan tentang program ini. Kongres Pendidikan Alam Sekitar Sedunia WEEC ke-12 akan berlangsung di Pusat Persidangan Kebangsaan Abu Dhabi, Emiriah Arab Bersatu bermula esok 29 Januari hingga 2 Februari. Wakil Politeknik Brunei ke Kongres tersebut terdiri daripada seorang pensyarah dan 2 pelajar berlepas meninggalkan negara pagi tadi. Rombongan diketuai Awang Muhammad Hazazi Rifai bin Said, pensyarah Politeknik Brunei, dengan tema menghubungkan masyarakat mencipta hari esok. Program menawarkan pengalaman penting dalam menghubungkan orang ramai dari seluruh dunia untuk berbincang, mempelajari dan berkongsi kemaskini dalam program pendidikan pembangunan alam sekitar yang lestari. Berikutan aduan mengenai berus jenama Okazaki, Kementerian Hal Ehwal Agama melalui Jabatan Hal Ehwal Syariah mengadakan pemeriksaan di salah sebuah premis perniagaan di negara ini. Berdasarkan maklumat pada bungkusan produk tersebut didapati berus berkenaan diperbuat daripada bulu khinzir. Bagi menjaga kemaslahatan masyarakat Islam di negara ini, pemilik premis diarah untuk mengasingkan semua berus berkenaan dengan serta-merta. Pengguna juga dinasihatkan untuk tidak membeli dan menggunakan berus tersebut. Sehubungan itu, para pemilik, pengurus, pengusaha,
Peniaga, pembekal dan pengimport produk dan barang gunaan di negara ini diingatkan untuk sentiasa berwaspada dan lebih peka terhadap produk-produk dan barang gunaan import yang akan dijual kepada orang ramai dengan memastikan produk-produk yang halal dan suci tidak bercampur dengan yang tidak halal. Premis-premis perniagaan di kawasan Mukim Amo dan Mukim Bokok, daerah Temburong, mematuhi perundangan Akta Kawalan Harga Penggal 142 dan Akta Sukatan dan Timbangan 1983 Penggal 151. Dapatan itu diperoleh semasa pemeriksaan bersepadu bulanan Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES melalui Jabatan Hal Ehwal Pengguna bersama Unit Sukatan dan Timbangan SDT bahagian Industri dan Ekosistem Perniagaan baru-baru ini. Objektif pemeriksaan adalah sebagai usaha bagi meningkatkan kewaspadaan premis perniagaan terhadap keperluan untuk mematuhi perundangan yang berkenaan ke arah mempromosi persekitaran perniagaan yang beretika. Semasa pemeriksaan, 9 unit alat sukat dan timbang digunakan bagi tujuan perniagaan juga didapati adalah sah, tepat dan berdaftar dengan unit SDT. Para peniaga disarankan untuk sentiasa mematuhi Akta Kawalan Harga Penggal 142 dan Akta Sukatan dan Timbangan 1983 Penggal 151 dengan menjalankan perniagaan secara beretika bagi membantu merangsang pertumbuhan aktiviti perekonomian. Separuh jalan di Jambatan Sungai Imang, Jalan Pancur Murai Kulapis ditutup sementara sehingga 1 Februari ini. Jabatan Kejuaraya Kementerian Pembangunan memaklumkan penutupan bermula pukul 8.30 pagi hingga 5 petang. Penutupan disebabkan kerja-kerja pembaikan dan penerapan aspal di jalan menuju ke jambatan berkenaan. The Big Camp projek klinik sukan yang bertujuan memberi pengalaman pertama kepada kanak-kanak dalam sukan yang dipilih diteruskan lagi hari ini di Kompleks Sukan Mumong, daerah Blaid. Ia merupakan kesinambungan 2 klinik sebelumnya yang diadakan tahun lepas. Lebih 76 atlet muda berumur antara 8 dan 11 tahun menyertai program yang menyediakan pengalaman sukan komprehensif dan dinamik. Sebanyak 10 acara sukan disenaraikan dalam Big Camp Project dan sesi kali ini tertumpu kepada sukan pedang, wushu dan pingpong. Klinik dikendalikan oleh mereka yang berpengalaman dalam meningkatkan kemahiran, keyakinan dan semangat berpasukan para peserta.